Saudara Ben Zali bawa isu rejam. Saya nampak penafsiran metafora ya yang banyak menyelamatkan Islam sebenarnya pada hari ini. Kalau kita nak ikut penafsiran ala tekstual, satu saya tengok, kalau tekstual dia tak tekstual apa yang tafsirnya? Tekstual tafsir apa? Tekstual ambil je. Jadi sekarang ni kalau kita kata kita nak ikut teks betul-betul, macam berlakulah macam di Sudan, Saudi, Brunei, Aceh ya, kerat tangan orang semua. Jadi ini kan patutnya Nodros ni dia bukan duduk Malaysia yang semula ni. Dia pergi pindah Mekah cepat-cepat kan. Mohon kelayakan sana berdasarkan hadis yang dia ikut kan. Sebab negeri itulah yang tak ada dajjal semua. Ha. Dan negeri itulah yang menerapkan Al-Quran secara literal, bukan majazi, bukan metafora, dan memang melaksanakan hudud semua. Jadi itu saya kata bahawa saya nampak penafsiran metafora hari ini yang menyelamatkan Islam. Kalau saudara nak guna secara tekstual, saudara pernah buat ke? Rejam orang ni, saudara nak buat ke? Cubalah buat kan, cuba tengok. Tengok ada orang rejam ni, pensan nak saudara kalau saudara baling batu sampai mati kan. Ini antara kepelikan saya dengan golongan yang mengkritik rejam, zalim dan sebagainya. Tahu tak berapa banyak bayi yang digugurkan akibat zina? Cuba cek statistik infanticide ataupun abortion of babies due to out of wedlock marriage, out of wedlock sexual intercourse. Berapa banyak bayi, berapa juta bayi yang digugurkan, ada yang dah lepas gestation period, maksud dia dah bernyawa dah, digugurkan di Amerika Syarikat, di China, di India. You cuba cek statistik. Berapa ramai bayi yang dibunuh is infanticide actually, kerana zina. Orang mengamuk tak? Hari-hari tak kita jumpa dalam surat khabar, this is infanticide, this is infanticide. Tak, yang orang sibuk apa? Hudud rejam. Rejam siapa? Lelaki dan perempuan yang sudah bernikah. Sebab the chances of babies yang akan jadi mangsa perzinaan mereka itu is very, very high. Lelaki dengan perempuan yang dah berkahwin, dah boleh dapat kepuasan seks, nak have sex lagi out of marriage. Lepas tu the chances of mengandung is very high. Orang mungkin kata, Ustaz sekarang dah ada kondom. Zaman dah ada kondom ni pun, abortion case sebenarnya lebih meningkat daripada sebelum zaman ada kondom. Ini salah satu masalah kontraseptif. Ya? Tak ada masalah. You nak pakai kondom, bismillah. Tetapi, this culture of memudahkan orang untuk dapat kontraseptif, dia bukan setakat untuk selamatkan orang daripada STD, sexually transmitted diseases. Tetapi ada juga agenda supaya sex is liberalized. Sex is easily accessible. Ada juga agenda tu di sebaliknya. Ini termasuk dalam salah satu tenets of sexual revolution. Kita tak boleh nafikan 1970s, 1980s, 1990s adalah kesan daripada sexual revolution yang berlaku pada 1970s. To liberalize sex. Ada benda ni, agenda ni ada. So Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang okey je infanticide, bunuh bayi berjuta-juta dalam dunia, tapi seorang perempuan direjam kerana berzina, satu dunia mengamuk. Sama lah macam isu sembelihan lembu, kan? Musim Hari Raya Haji, satu dunia, ni apa, umat Islam zalim lah, mana animal rights, sembelih binatang. Tapi hari-hari McDonald pergi sembelih lembu, orang tak bising pun. Ada sedikit yang bising, tak bising betul-betul bising ke atas umat Islam, seperti macam mana diorang bising ke atas umat Islam. Orang berzina, hasil perzinaan itu keluarnya berlakunya abortion, berlakunya infanticide, orang tak bising. Tetapi rejam orang bising. See, this is hypocrisy. This is hypocrisy. Saya am for rejam kalau rejam itu boleh menghalang infanticide. Dan bagi saya, rejam ni sebenarnya memang betul untuk menghalang infanticide. Sebab bila perzinaan berlaku, yang akan jadi mangsa adalah anak-anak yang tidak bersalah yang akan dibunuh. Tengok, infanticide ni dah berlaku zaman Nabi. Orang takut miskin, takut apa. Kan, akhirnya anak perempuan ditanam. Dibunuh. Hari ni orang tak nak anak sebab apa? Tak nak komitmen. Lepas tu suruh gugur. Berzina, tak nak komitmen, lepas tu gugur. Ini barbaric. Backward. Regressive. Kalau nak progress dengan Islam. Nak progress dengan hudud. Itu progressive. Itu jauh lebih maju.
jauh lebih bijak, jauh lebih wise. That image of nampak orang kena rejam, okay, will stay in the people's mind. So, diorang takkan berani untuk berzina sehingga mengandung, buat abortion, infanticide. And this is a statistic that no one can deny. Highest rates of abortion datang daripada zina. Datang daripada abortion. Datang daripada out of wedlock sexual intercourse. Sebab orang-orang yang tak kahwin inilah yang suka-suka buang baby ni. Tengok kes buang bayi dalam jamban dan sebagainya. Mostly comes from zina. Zina. Dan banyak yang melakukan zina ni adalah orang yang dah berkahwin. So, lihat wisdom of Islam. Orang sibuk tentang rejam, the gory image. Tapi the goriness of infanticide tu orang cakap. Saya cadang pergi tengok di YouTube cara macam mana bayi digugurkan, disedut keluar, dipotong-potong badan mereka, dipotong-potong, tangan dipotong, kepala dipotong untuk keluarkan bayi tu, khususnya yang dah besar. Kenapa tak ada orang bising benda ni? Kenapa benda tu tak dianggap sebagai satu crime yang luar biasa? Kalau bunuh orang, adopt, dah begitu hina, ini bunuh baby yang tidak bersalah. So, nampak betapa jauhnya Islam ni. Modern minds cannot grasp the progressiveness of Islam. Minda orang-orang modernist, okay, ataupun progresif, ataupun leftist, tak boleh grasp the progressiveness of Islam sebenarnya. Sebab dia terlalu advance untuk sebahagian otak. Akal waras use your brain. Kalau kita guna otak kita ni, banyak benda kita dah selesai. Dia kata saya ruwai bidah. Cakap lah apa pun kan.